Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, semua sudah bersedia untuk bersembang dengan saya hari ini untuk mempelajari satu lagi topik yang paling simple tetapi agak memberasangkan hari ini sebab dia ni lebih senang daripada pokok marunggai nak tanam dia. Faham tak maksud saya? Dia lebih mudah dan lebih murah dan lebih sebenarnya tak payah beli. Kalau you ada sedikit pasu pun, besar-besar mana pun boleh. Kalau ada tanah tu lagi bagus. Sebab jawapannya hari ni saya nak cerita pasal apa? Pasal, siapa tahu cepat. Kalau ini pun tak tahu, saya yang tak pandai masak ni pun kalau tengok mesti tahu kan. Zaman-zaman sekarang ni kalau orang pergi makan makanan Thai terutama sekali mesti ada benda ni. Tapi orang Melayu, bahkan sekarang banyak orang Chinese, orang Indian pun dah belajar banyak pakai bahan yang dinamakan serai. Okey. Baik, kita seperti biasa jangan lupa kita baca Ummul Kitab dulu sambil kita menunggu kawan masuk. Kita doakan kepada semua seluruh masyarakat Islam dan untuk Malaysia amnya, dan juga rakyat-rakyat kita satu dunia yang pergi ke mana dia duduk sekarang ni pun kita doakan mereka pun selamat. Tapi kita fokus lebih kepada family kita, jiran kita. Seperti saya kata, orang yang bertugas di hospital, kita kadang-kadang dah lupa sebab dah banyak hari, dah tak larat nak tengok berapa orang yang dah masuk hospital, berapa orang yang dah tinggalkan kita. Namun tetap masih lagi kita kena berkurung sebab ini adalah satu cara yang paling terbaik. Baik, kita seperti biasa, kita baca bismillah, baca Al-Fatihah, dan kita sedekahkan kepada orang-orang yang berkenaan, termasuk ibu bapa kita juga yang telah pergi ataupun yang masih hidup. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin. Okey, Cahaya Petunjuk. Oh boy, you punya trade name dahsyat betul. Serai merupakan salah satu daripada jenis rumput. Okey, dia bukan buah, dia bukan batang, dia bukan akar, tapi dia satu jenis rumput. Okey, sebenarnya ada lebih kurang 27 jenis serai di Asia terutama sekali. Dan sekarang ni ada orang nak buat sampai nak buat straw pun untuk menggantikan plastik straw, ingat tak? Tapi yang tu kata Datuk Usam, dia dulu recommend dan promote serai buluh namanya. Tapi yang kita cerita ni serai yang boleh kita makan hari-hari dan boleh kita gunakan untuk sebagai rawatan ataupun sebagai membantu untuk merawat berbagai jenis penyakit yang saya akan cerita. Ada 15. Sudi dengar. Okey, kalau sudi dengar, bagi thumbs up, bagi love dan tolong share. Sebab benda ni terutama sekali anak-anak muda memang agak sukar mereka percaya sebab terlalu mudah kan. Jadi tengoklah, saya suka ni pegang-pegang macam ni. Dulu sekali saya ingatkan straw masa saya pergi minum kat satu daripada kedai tu pun nama serai juga. Okey, famous. Jiran saya juga tu kan. So bila saya nak minum tu, saya pun pergilah minum. Rupanya batang serai betul-betul. Sebab dia buat teh serai dan sebagainya. Hari ini saya akan cerita pada you macam mana nak buat teh serai yang mudah. Walaupun orang yang macam saya tak pandai masak ataupun tak pandai buat teh kopi dan sebagainya, ada cara yang untuk menyelamatkan banyak daripada kita supaya tak banyak membeli ubat-ubatan. Okey, ini adalah antara yang terbaik, yang paling lama digunakan, sama naiknya dengan kunyit, sama naiknya dengan halia dan bawang putih. Saya dah cerita 3 tu. Hari ni kita masuk pula dengan serai. Masya Allah, you tak akan rugi. Baik, ready? Lemongrass. Nama pun lemongrass. Okey, kita akan fokus lebih kepada sama ada cara makan ataupun cara kita rebus. Tapi yang penting sekali ialah manfaatnya. Number 1. Okey, semua dah sedia ya. Okey, sambil you dengar tu, you bagi love dulu dan ajak kawan masuk, share. Sambil share, okey? Tak salah, tekan je share tu. Okey, baik. Number 1, dia adalah kebaikan yang saya suka sebab ramai orang lupa kepada ginjal. Selalunya masalah-masalah penyakit besar-besaran, tetapi punca asal kebanyakan penyakit adalah contoh liver dan ginjal. So ginjal ni, buah pinggang ni adalah yang paling utama. Okey, kalau siapa yang boleh lawaskan
lawaskan kencing, boleh detox melalui buah pinggang kita, cantik. So nombor satu, siapa yang rajin minum, rajin makan serai, dia punya orang panggil lawas kencing tu cantik. Berarti dia banyak detox melalui saluran buah pinggang kita. Nombor dua, siapa yang ada blood pressure, ini ada berita baik juga. So far, termasuk yang keempat, herba-herba cantik ni, rempah-rempah macam ini semua ni adalah bagus untuk blood pressure juga. Okay, so bila kita kombinasi dengan, katakan dengan limau nanti, campur dengan kurma nanti, lagi cantik lah kan. But serai saja dah boleh menurunkan blood pressure, dan dia juga boleh meningkatkan sirkulasi, maksudnya peredaran darah. Salah satu bahannya dia ada banyak potasium dalamnya. Jadi potasium tu yang meningkatkan peredaran darah. Nombor tiga, dia kata serai ni boleh mengurangkan kolesterol. You bayangkan dengan nampak macam ni je, kalau kita buat teh selalu, kita makan selalu serai ni, adalah dia sedap kan, bau pula best, maka kolesterol kita pun akan menurun, maka jantung kita boleh terjamin. Terutama sekali dia menurunkan LDL. Tahu LDL? Orang kata LDL ni fat yang jahat lah, tapi sebenarnya tak ada jahat. Dia ada kerja dia sendiri. Okay? Orang kata bad cholesterol, tapi to me is still just menurunkan kolesterol. Tapi jaga baik-baik, saya tak minat you turunkan kolesterol sampai terlalu rendah. Okay? Zaman sekarang, the modern research mengatakan biar kolesterol tu agak mencukupi sahaja. Kalau orang tua-tua tu dia meningkat sedikit, jangan nak makan-makan ubat. Okay? Relax saja. Okay? Kolesterol, ini dia ubat dia. Okay? Right, next. Itulah yang ni ramai orang kanser suka dengar, sebab dia sambil saya dah bagi ubat, sambil saya dah bagi super suplemen, dia kata hari-hari saya nak makan apa doktor? Doktor dah suruh makan buah, suruh makan sayur, suruh makan benda yang hijau-hijau je, nak bagi sedap macam mana? Ni antara penyedap dia. Okey, serai. Okey, jadikan serai sebagai kawan untuk orang yang kena kanser, terutama kanser liver, hati ya. Nombor dua, kanser breast. Ramai orang sekarang ni ada kanser of the breast. Okey, muda-muda lagi dah kena, dan lelaki yang kena masalah prostate, sama ada kanser ataupun just hyperplasia. Hyperplasia tu maksudnya dia cuma membesar saja. Dia punya kesan-kesan dia masih sama. Kencing tak boleh kontrol, susah nak kencing, kadang-kadang sampai berdarah dan sebagainya tu. Hati-hati, okey? Baik, so far Bi Acu, suara saya semua dah okey ya? Hari ni clear ya, Yusneli ya? Okey, Dayan, no problem ya? Okey, I hope everything is clear. Boleh dengar dan nampak gambar semua. Baik. Sambung cerita. Nombor 5 ialah diabetes mellitus. Very good. Type 2. Type 2 ialah penyakit diabetes, selalunya penyakit orang dewasa ni. Kencing manis. Okey. Ini antara jawapannya. Okey. Campur dengan herba yang saya cerita 2-3 hari lepas tu, you insyaAllah akan mendapat manfaat. Kalau takat-takat baru borderline semua tu, ini saja dah cukup jawapannya. Langsung you tak perlu ubat apa-apa. Okey. Dan kalau you ikut diabetic diet saya, DND diabetic diet, kan, siapa yang nak tu sila check dengan admin saya, you type, nanti you beli murah aja, RM70, 2 jam punya lecture tu, you dapat semua maklumat untuk menurunkan you punya gula tanpa ubat. Ada cara dia. Okey, janganlah berhenti terus ubat tu pula kan, ada cara pelan-pelan saya ajar you. Okey, terutama sekali yang bawah pada 10 tahun tu, kacang putih, insyaAllah Tuhan dah bagi rezeki untuk kita, alhamdulillah. Sambung cerita. Nombor 6 ialah masalah obesity. Banyak topik yang saya cerita tentang obesity, banyak herba dah boleh, tapi ini satu lagi tambahan dia. Jadi setiap pilihan yang you tukar-tukar selang-seli, tak payahlah hari-hari nak melambat-lambat serai pula kan. Hari ni banyak serai, besok mungkin banyak kunyit, ataupun tambah sikit sana sini, you boleh turunkan berat badan. Tapi fokus, kalau siapa saja nak turun berat badan, you fokus kepada saya cerita sekarang. Okey, teh dia. Okey, hari ni terus saya cerita resepi pertama, iaitu teh obesity. Teh obesity yang paling natural ialah limau nipis. Okey, limau nipis. Tahu limau nipis kan? Limau yang kulit nipis hijau tu, dia punya jus dia tu, you perah, lepas you dah serai, you rebuskan serai tu. Okey, buat dengan teh, you campur sekali dengan dia punya apa saya nak kata tadi, kalau boleh limau nipis tu dengan
isinya dengan kulitnya sekali, you campur dengan serai yang ni, you potong-potong lebih kurang 5-6 inci ni, you tumbuk sikit, you masuk dalam air, lepas tu you campur dengan 1 uncang teh kosong, okey. Uncang teh, okey, jadikan teh tu rebus dalam 4 gelas hingga 5 gelas air. You rebus sampai jadi setengah jumlah air tu. Bila jumlah setengah air tu dapat disediakan, dah siap, dia akan jadi kuning-kuning teh tu, tergantung teh hitam ke teh kuning you pakai tu. Yang tu lah selepas you tapis, yang tu lah you minum. Kalau you rasa tak sedap sangat, nak bubuh sikit kurma ke, kurma tu you kena blend pula, bubuh honey lah. Okay? Be careful lah, honey selepas dia dah kurang panas, dah suam-suam baru boleh bubuh honey. Okay? Sambung cerita, itu untuk orang yang obesity, amalkan, tengok lepas 2 minggu macam mana. Termasuk jaga diet lah, of course. Nombor 7 ialah anemia. Tahu anemia? Orang yang suka turun dia punya hemoglobin tu, bukan turun sampai mendadak sampai 5-6. Kalau 5-6 tu dah ada pendarahan berlaku, tu tak boleh makan serai ni je, tak boleh. Okay? Yang dia main-main kat border-borderline, selalu rasa letih, lesu, macam pendarahan, haid you terlalu banyak, yang tu boleh ganti. You amalkan rajin minum halia pula. Halia pun boleh masuk juga, yes. Serai, okey. Baik. Kenapa? Dalam serai ni ada iron, ada zat besi. No problem, very good. Nombor 8, antibiotik. Dia merupakan antibiotik yang paling natural dan juga anti-fungus. Kebanyakan so far yang 4 saya cerita semua ada impact sebagai antibiotik dan anti-fungus. Jadi kita boleh gunakan ni khas untuk zaman-zaman COVID-19 ni, untuk kita mempertahankan diri supaya tidak banyak batuk, supaya kalau sikit-sikit pun ada flu-flu ke apa-apa, inilah jawapan dia. Pasal apa? Dia ada bagus antibiotiknya secara natural. Tak payah nak makan antibiotik daripada farmasi, okey? Dengan syarat you tidak ada demam yang tinggi-tinggi. Faham tu? Okey? Dengan air panas lah, of course. Baik, nombor 9, dah kita sampai nombor 9 sekarang. You pernah dengar kan minyak angin yang diperbuat daripada essential oil? Yang ni boleh jadi minyak ni, kalau diperah betul-betul ada minyaknya. Minyak tu dijadikan dengan aromaterapinya, cantik betul. Dapat urutnya dengan dicampur dengan minyak olive ke, ataupun minyak sachet inci pun boleh campur ni. You ambil sachet inci 1 sachet, you perah you kompres dia sampai jadi minyak. Lepas tu nanti boleh dapatkan orang panggil macam orang buat minyak angin tu. Minyak angin tu dengan baunya hilang stres. Dia terkenal juga kalau minum-minum dan bau-bau semua ni, dia menghilangkan stres, dan dia boleh orang buat sebagai balm. Balm tu apa? Minyak sapu lah. Okay? Boleh sangat-sangat. Nombor 10, orang yang tak boleh tidur. Hari tu saya cerita tentang bunga telang kan, untuk tidur. Sekarang siapa yang agak kurang puas nak dapat tidur yang cepat dan sebagainya tu, ambil minuman air telang tu, you campur pula dengan serai. Okey, buat teh serai sebelum tidur. Boleh sikit. Okey, kalau banyak sangat nanti panas pula nanti badan tu kan. So secukup rasa. Kalau serai saja pun cukup, kalau tak ada supply bunga telang, no problem. So untuk insomnia boleh. Sekarang satu lagi yang saya bagi, the best detox punya formula. Nak dengar tak ni? Detox formula, dia punya resepi. Kata orang Indonesia yang pandai ajar saya ni. Okay. Dia pakai jahe. Jahe tu apa dia? Halia satu bahagian, kunyit setengah bahagian. Faham tak? Satu bahagian. Kalau yang ni 1 inci, yang ni setengah inci lah. Maksudnya kalau jahe tu halia 1 inci, kunyit cuma setengah inci. Kalau yang hidup lah. Lepas tu lengkuas 1/3 bahagian. Lengkuas saya tak cerita lagi, tapi you all semua tahu kan lengkuas kan. Okay. Serai, hari ni serai punya cerita ni, serai you boleh masuk lebih kurang 1/4 dia punya jumlah dia cukup. Dan akhir sekali ialah limau nipis. Okey. Nanti bila nak minum, you boleh blend sekali dengan kurma. Yang sebelum kurma tadi apa you buat? You rebus dulu, rebus semua tu. Okey, bila dia dah nak orang panggil dah
apa orang panggil dalam bahasa Melayu, dah sejat dah tinggal sikit je air ni, sikit-sikit tu you masuk dalam blender, you blend dia. Okey, bila dah blend tu nanti you buatkan tu sebagai dia punya bahan dasar untuk you buat you punya teh pula. Dalam teh tu you boleh masuklah madu pula kan, nak bagi sedap, faham tu? Jadi yang ni dipanggil dia punya paste dia. Saya ulang lagi sekali. Halia satu bahagian, kunyit setengah bahagian, lengkuas 1/3, serai ni tak payah banyak, 1/4 saja bahagiannya cukup. Lepas tu limau nipis sesedap rasa. Okey, ataupun bukan sedap rasa, you kena rebuskan, you buh dengan kulit-kulit dia dulu, sebiji cukup. Lepas tu you blend dia, bila dah dekat nak habis air dia tu, you ambil tu, you blend dengan kurma pula. Tahu kurma? Okey, sebab kurma ni dia susah nak blend, you potong halus-halus sikit atau koyak-koyak baru you blend. You siapkan berbulan peti ais, bila nak minum nanti you ambil dia tu sebagai macam you punya party untuk buat teh you. Itu the best detox. Sebab kita dah masuk dengan halia lah, dengan kunyit lah kan. Cuma saya tak masuk bawang putih je. Saya rasa bawang putih tak sedap kan. Okey, cukup. Sekarang tiba masanya saya cerita yang number 12, iaitu untuk digestion. Okey, bagus sekali. Yang ni bagi mereka yang ada masalah gastrik, masalah GERD. Serai is one of the best. Masalah orang kata kembung kan, memang bagus sekali ni. Okey, you tahu tak nombor 13 apa dia jawapannya? Untuk kulit. Dia bagus bila you amalkan minuman teh halia pula. Pasal apa saya sebut halia banyak kali ni? Sebab dia semua bersangkutan kan. Jadi serai ni sepupu juga dengan cerita 2-3 hari lepas. Jadi saya terbawa-bawa cerita tu. Tapi serai hari ni boleh membaiki kulit kita yang agak cepat orang panggil kena jerawat atau jeragat atau senang proses penuaannya, berarti lebih kurang macam awet muda juga. Tapi saya lebih suka buat batang-batang ni, saya tumbuk-tumbuk sikit, bukan tumbuk lah, saya penyek-penyek dia sikit, saya bubuh kalau ada nyamuk. Tahu nyamuk? Dia nyamuk tak suka bau serai ni. Okey, so kalau you ada essential oil, you boleh spray sikit essential oil untuk menghilangkan nyamuk. Nyamuk tak suka kepada serai-serai punya bau ni. Okey, baiklah, ada 2 je lagi ready. Second last namanya ialah dia ada konsep macam corticosteroid. Dia ada macam konsep steroid sikit, tapi dia bukan ada steroid. Dia punya konsep dia macam steroid ni kan macam ubat skala ubat kan, betul tak? Untuk orang-orang farmasi lah. Tapi untuk orang natural macam kita ni, kita tak boleh pakai steroid. Kita kena lebih pakai bahan-bahan seperti serai. Serai terkenal dengan medicine for almost everything. Sama juga macam bawang putih, sama juga dengan halia dan kunyit. Jadi you tanya saya, jadi yang mana satu yang bagus, Dok? Betul tak? Saya pun pening kepala nak cerita kat you yang mana. Jawapan saya, kita campur tolak. Kan hari-hari nak makan benda berkunyit saja kan, bukan hari-hari kita nak makan makanan yang penuh dengan halia saja. So kadang-kadang banyak yang itu, kadang-kadang banyak yang ini. Okay? Tapi kalau boleh hari-hari ada tempuh sikit bahan-bahan yang saya cerita sampai ke serai pula hari ini. Okay? So bila kita cerita tentang steroid ni, yang paling penting ialah painkiller. Dia kalau orang pening kepala, kalau orang sakit-sakit tulang, sakit-sakit sendi, orang sakit gout ni, bila sebut kata gout, you nampak tak muka air berseri sikit? Pasal apa? Saya suka kalau boleh baik gout. Okay? Sebab saya mencari lagi 30-40% nak bagi baik terus. Dah ada bahan-bahan yang baik, tapi nak cari terbaik. Mungkin hari ini saya ada satu formula yang datang kepada saya buat dengan satu compounding pharmacy, dengan seorang 2 kawan doktor saya. Kita cari formula. Kenapa orang yang macam saya ni degil sangat nak baik, padahal dah 5, 6, 10 tahun mencari ubat-ubatan yang untuk penyakit-penyakit kronik kan. So mungkin dah ada jawapan, cuma kita belum jumpa. Okey, maka kita tutuplah cerita hari ini dengan satu jenis penyakit yang amat sukar, iaitu namanya autoimmune. Tahu autoimmune kan? Autoimmune ni penyakit-penyakit yang kronik, yang selalu menyebabkan sampai orang ada SLE. Pernah dengar SLE?
Okey, ataupun ada eczema, ada psoriasis, pernah dengar kan? Ada penyakit seperti apa lagi, rheumatoid arthritis, thyroid problem, sehinggakan penyakit-penyakit diabetes pun ada orang dah menceritakan perihal autoimun juga. Sebab apa? Bila body tak kenal diri sendiri, berterabur jadi masalah. Penyakit jadi bermacam-macam dan sukar nak baik. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, boleh kita gunakan serai untuk kita membantu penyakit autoimun. Cukup dulu hari ini. Kalau boleh anda yang ingin bertanya, saya akan jawab 2-3 soalan. Tapi ada berita baik saya nak bagi tahu kepada anda sekalian. Saya dah menemui beberapa formula bersamaan dengan beberapa orang doktor. Kita mencari jalan untuk membantu mereka-mereka yang, terutama sekali yang ada, saya dah tulis kat sini, kalau anda yang ada kanser terutama sekali, saya tak kata dia macam cure betul, tapi dah ada pesakit-pesakit saya yang dapat kita bantu. Perkataannya bantu sebab apa? Kita bukan recommend ubat, kita recommend pemakanan terbaik, superfood, macam benda macam-macam ni. Cuma ada sebahagian daripada kita tak boleh tunggu nak makan, dia kadang-kadang tak baik terus, maksudnya immediately kan, dia kena ambil waktu. Jadi kita terpaksa buat ekstrak. Tahu tak ekstrak? Macam kunyit, berapa banyak kunyit you nak makan kan, so kita kena cari curcumin tu yang pure tu, yang tu yang saya masukkan. Sama juga serai ni pun takkan kita nak gigit macam ni kan, betul tak? So sambil kita makan, untuk orang biasa cepat baik, tapi untuk orang sakit ni kita kena bantu dia mempercepatkan. Untuk kanser, untuk diabetes saya dah ada, sebab walaupun saya buat diet, tapi setengah orang tu masih lagi, orang kata apa, dia tak disiplin lah, maksudnya begitu. Kalau disiplin tak lakulah klinik atau hospital tu tak, farmasi pun susah nak buat bisnes. Sebab apa? Kita tak disiplin. Penyakit blood pressure pun dah ada formula yang saya dah sediakan. Autoimun dah ada, gout masih dalam final proses sekarang. Penyakit untuk masalah lelaki, kita tak mau main dengan Viagra semua tu, insyaAllah. Penyakit untuk kuatkan imuniti, kita dah cerita tentang apa, hari tu saya cerita tentang apa, Immunex. Mana dia ni dia, sorry. Ni saya dah siapkan Immunex. Dan untuk mereka yang ada GERD pun dah ada jawapan. Ini ada kaitan dengan autoimun. Untuk masalah pemikiran, otak dan jantung, kita selalu pakai apa? Pakai sacha inci oil, insya-Allah. Sachet pagi sekali, petang sekali, dan ujung-ujung sekali adalah untuk mereka yang sakit gastrik, sakit bahagian usus dan sebagainya, especially yang ada GERD, tidak lain tidak bukan ialah fiber up. Juga untuk mereka yang penyakit buah pinggang. Okey, ujung-ujung sekali saya tengah nak finalize satu lagi formula untuk budak-budak. Sebab apa, semua yang saya bagi ni budak-budak, kalau saya suruh dia telan minyak-minyak macam ni, dia tak boleh, betul tak? Orang besar pun kadang-kadang tak suka. So saya nak buat satu untuk kanak-kanak suka. Mungkin dia ada kurma, mungkin dia ada inilah, terutama sekali saya nak cari madu kan, yang terbaik lah. Semoga anak-anak kecil kita pun terjamin kesihatan. Berapa bacaan kolesterol yang sesuai untuk berusia 50 hingga 70? Kalau kolesterol you 5-6 tu normal, betul tak? Jangan risau. Kalau dah sampai 7 tu dah memang tinggi kan. Doktor selalu nak bawah pada berapa? Bawah pada 6, betul tak? So bagi saya kalau 50, 60 ataupun 70 tadi, sampai 6,5 ataupun 7 pun tak ada masalah kolesterol you. Itu dah lebih pada border. Tetapi bagi saya tak payah makan ubat. Okey. Bromelain is good, nenas, ya, boleh. Okey, you tak payah nak beli bromelain, nenas dah cukup. Okey, siapa nak tanya lagi, apa lagi? Mana nak dapat tu semua? Check dengan saya punya admin nanti. Kalau saya cerita ni macam orang kata nak push pula the product. No, I am just telling you what I have. Dan bagi mereka yang susah nak pergi hospital ataupun takut nak pergi klinik dan sebagainya, mungkin kita boleh bantu. Apapun kita kena tahu cerita you dulu, sebab yang saya buat ni perlu berdaftar nama you. Bukan hari ni you order, ni dapat. Kita kena buat dulu, kita kena pergi kat compounding pharmacy, kita discuss dulu ni kes macam mana, kita tengok umur macam mana, kes apa, baru kita post kepada you. Okey, tapi apa pun itu semua bukan ubat, dia merupakan strong supplement. Baik,
Apa tu untuk gastrik tadi tu saya dah kata apa tadi, make sure you ambil dua ni, apa, fiber up dengan apa, sacha inchi oil. Kat mana nak ambil, order kat apa tu admin saya, boleh tak? Kepala rasa banyak angin, oh ya, kena check, tak boleh cerita macam tu je, mungkin ada masalah lain lagi, tidur tak cukup, matahari tak kena, stres, duit tak cukup, ni semua ada masalah. Kalau dia datang juga lagi, check ada blood pressure ataupun ada masalah-masalah metabolik lain. Selalunya ada kaitan dengan pencernaan makanan juga. Okay? Macam mana nak contact admin? Selalu kan you tengok saya punya Facebook ataupun tengok YouTube saya, dia mesti ada link dia. Okay? Bila habis nanti, bila you dah goodbye dengan saya akan tulis, sabar. Okay? You tengok balik yang lepas-lepas. Atas saya punya YouTube atau bawahnya, mesti ada dia punya contact number. Okay? Madu yang dibeli di kedai, okey, besok atau lusa saya akan cerita sikit pasal madu lah. Saya dapat tahu daripada Mardi, hampir 77 hingga 80% semuanya menipu. Tak tahulah dia orang yang kata kan. Mesti dia dah buat study satu Malaysia kan. Jadi saya tak nak lah, saya pun ambil juga madu. Jadi tak tahu betul ke tak betul. Itu jadi masalah tu. Marian, mengidap eczema kulit sejak kecil. Perhatikan makanan you, perhatikan cara hidup you. Selalunya saya ulang, masalah autoimun ni bermula daripada makanan dan stres. Dua ni dulu. Ataupun you terdedah kepada bahan-bahan toksik. Ramai orang yang duduk tepi kilang apa tu, asap banyak ataupun banyak petrol punya industri, berhati-hati. Okey. Jawapannya apa? Mungkin you kena phone saya punya admin, minta buat appointment, saya kena discuss dengan you direct. Kan you tahu kan saya ada direct live dengan setiap pesakit saya sekarang. Saya benarkan 20 hingga 30 minit untuk you berinteraksi. Macam you datang klinik I, cuma I tak boleh pegang you je. Okey. Nur Salwa, doktor kebanyakan madu dicampur gula, betul? Yang saya dapat tahu juga. Okey. Dan besok atau lusa kalau saya sempat, saya bagi sikit petua macam mana nak cari madu-madu yang pure lah, kalau saya ada waktu. Okey, no problem. Doktor, nama ubat dalam botol tadi namanya Immunex, DND Immunex. Yang ni untuk zaman sekarang ni lah, maksudnya untuk meningkatkan imun badan kan. Saya dah kata, you kena jaga makan dulu. Okey, ni serai-serai ni nak dibanyakkan. Cuma kadang-kadang you tak yakin itu. Saya sendiri pun nak makan juga. Sebab itulah, bukanlah tak yakin, tapi maklum saja makanan, betul tak? Tapi bagus kalau kita jaga makanan dahulu. Okey, anxiety and GERD memang ada kaitan rapat. Kalau you anxious, you stress, GERD pun lagi, dia macam vicious cycle. Tak vicious cycle. Mula kecil, disebabkan sakit perut, you jadi anxious membesarkan penyakit perut lagi, lepas tu gastrik lagi, lepas tu ada asid pula keluar, you panic pula, you anxious lagi, dia lagi besar. So nak meleraikannya, apa yang nak jaga dulu? Sepatutnya dua-dua lah kan. Jangan belajar stres gila-gila, dan jangan makan benda-benda yang toksik dalam badan you. InsyaAllah boleh. Kopi, DND diet, ikut dia punya secara istiqamah. Tuhan tu maha kaya, dia mesti bagi jawapan, jangan risau. Okay. Saya selalu pening, cek darah tinggi ke tak, cek you punya masalah. Selalunya darah tinggi ni berbalik ke pening-pening kepala ni kan, bergantung kepada emosi you, bergantung kepada blood pressure you, dan bergantung kepada alam sekitar you. Kadang-kadang apa you hidu pun, kadang-kadang apa you makan pun boleh menyebabkan you pening kepala. Okay. Sajgani, multivit doc ada, yes, tapi saya tak nak cerita lah. Multivit ni banyak kat luar pun kan, you pergi beli kat luar pun tak apa. Yang saya punya bukan super, maksudnya full concentrate. Jadi mungkin you tak perlulah, kalau you dah makan benda-benda elok ni tak perlu. Okay, saya ada nama DND multivit. Okay, tapi tu selalunya saya tak recommend. Pasal apa? Kalau saya bagi yang macam tu, nanti you tak jaga makanan you dah terlalu bergantungan dengan suplemen pula. Walaupun saya recommend, tapi saya lebih suka recommend benda-benda macam ni. Okay, potasium tak boleh banyak. Kalau you buah pinggang teruk, memanglah saya tak suruh you makan serai ataupun buah pisang banyak-banyak, kan dia banyak potasium. Yang tu je tengok list doktor bagi. Kalau sakit buah pinggang, mesti ada benda yang tak boleh makan kan, termasuk bayam dan sebagainya tu. Baik. Tadi siapa nak tanya klinik macam mana? Sari? Apa you tanya tadi? Asma boleh. Tangan sejuk saja. Doktor pergi klinik, doktor cakap tangan sejuk saja.
Mestilah ada sebab kenapa tangan sejuk saja. Selalunya peredaran darah you kan. Dah lah banyak tak bergerak kot kan. Lepas tu makan pula benda-benda yang sejuk. Orang Melayu kata lah. So makan benda-benda yang panas ni. Ni semua herba-herba semuanya bagus untuk memanaskan badan. Okey, Nur Azmi, serai wangi elok. Yes, thank you very much. Bagus tu. Serai wangi pun boleh, serai biasa pun boleh. Jangan risau. Macam bawang putih ke bagus, bawang hitam ke ataupun fermented ke, sama bagusnya. No problem. Okey, jangan nak pening kepala. Sakit gatal-gatal badan dan garu-garu sehingga melecet, apa ubatnya? Bukan ubatnya untuk nak hilangkan gatal tu memang emergency lah. Tapi kenapa dia berlaku tu? Selalunya mungkin alergi ataupun you ada masalah autoimmune. Faham ni? Siapa tadi? Nur Anifah. So yang tu perlu interaksi dengan saya lebih lama sikit. Tapi buat permulaan, you amalkan yang 4 herba yang saya bagi sampai ke hari ini. Bawang putih, halia, kunyit dan serai. Mungkin besok lah kot saya nak cerita sikit tentang bahan-bahan yang you perlukan juga. Doktor, kalau tangan sering-sering asam-asam ya, kadang-kadang tak terasa di waktu pagi, apa ubatnya? Okey. Obat tak boleh tanya begini Bu. Harusnya kita ngobrol dulu, kita tanya dulu sakit berapa lama, kenapa, ada masalah, stres enggak kan, lepas tu makanan bagaimana, ataupun tempat kerja, itu semua tu kita kena tahu. Faham ya? Jadi secara ringkas, seringnya ini vitamin B. Maksudnya vitamin B tak cukup, menyebabkan saraf kita tu jadi senang. Ataupun mungkin ibu ada penyakit diabetes, maksudnya diabetes, okey. Ini antara sebab-sebab utama. So kalau diabetes, kena betulkan diabetes dulu. Kalau saraf tu agak tidak aman, mesti kita cari makanan-makanan yang tinggi vitamin B, okey. Yang pentingnya sayur-sayuran dan buah-buahan lah, okey. Dan orang Indonesia sering ambil jahe, very good, memang bagus sekali, okey. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, cukup dulu ya pada pagi ini. Saca inci, okey tak untuk orang yang badan banyak angin? Yes, okey. Saya ulang, masalah perut, angin dan sebagainya. Kalau yang nak beli, ambil saca inci dengan fiber up. Okey, ni 2 dah cukup. Okey. Kalau you ada duit, all of you yang dengar kat sini, tolong jaga yang basic dulu, iaitu garam dengan air. Apa pun saya cerita, walaupun saya recommend bahan-bahan produk-produk, tapi yang makanan, minuman dan air tu, okay, make sure it is a good jenis air. Kalau you sudi, boleh ambil ozone water. Kan saya antara produk saya namanya RX Water. Yang tu yang terbaik untuk mendekati kepada air zam-zam. Maklumlah, sekarang mana nak cari air zam-zam pun, betul tak? Okay. Saya pagi ni sebelum sarapan, saya ambil kapsul habatus sauda. Very good. Dan 2 jam saya minum lemon. Dan lepas tu madu. Lepas tu saya ambil suplemen, FX. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau you dah ambil banyak herba-herba, suplemen ni tak payah ambil banyak-banyak. Kalau lupa-lupa sekali-sekali pun no problem. Sebab apa? Kalau terlalu banyak benda bagus dalam badan pun, takut nanti badan tu terlalu panas. Okey? Kolesterol 4.8, umur 50 tahun, perlu akan makan ubat kolesterol. Mardia, kalau you umur 57, kalau kolesterol you 4.8, you senyum, sujud syukur all the time. Sebab apa? Ramai tak boleh bawah pada 5 pun kadang-kadang kalau dah umur 50 ke atas ni, faham tak? Okey, baguslah tu, bagus. Apa pun, duduk di rumah, jangan keluar-keluar, relax, belajar. Besok pagi ikut saya, pukul lebih kurang, sekarang awal sikit kan, pukul berapa sekarang? Pukul 6.40 ke 6.50, matahari dah mula nampak naik. So you boleh ikut saya, okey, belah pagi, mengejar matahari timur, the eastern light. Kalau siapa yang minat berbeli, silakan. Tapi siapa yang minat untuk penyakit yang serius-serius tu, yang you sudi saya bantu, sila call admin saya, buat appointment ya. Sebab saya tak mungkin boleh bagi suplemen je nak baikkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa. Lagipun kita tak boleh you tulis nama penyakit, katakan darah tinggi atau stroke, lepas tu saya bagi ubat. Tu salah. Tak boleh. Doktor tak dibenarkan buat diagnosis melalui 1-2 ayat cakap. Tak boleh. Kena betul-betul, kalau boleh periksa terus lah. Cuma zaman COVID ni saya tak boleh tak buka klinik pun kan. Bagi love dan share sekarang please, sebelum kita pergi.
ambil number admin saya sekejap lagi saya bagi. Kunyit hitam boleh, no problem. Tapi kunyit, sorry, soal-soal kidney, selagi mana you belum dialisis, amalkan fiber up dahulu, okay? InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Beri senyuman kepada semua dengan cara kita tekan love dan kita share. Okay, bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So, apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.